A very good morning to all of you. So about your topical test, I still mark. Saya masih sema. I still marking. So, but some of you already I return. So you can look at your marks, and then all this mark I will jot down. But so far I think this time's as test is better than the first time lah. Okay, but we still have some of the students is not too good lah. Okay, so never mind. Kita tengok kemudian. And then so this time for this morning we do the Google Meet only for 1.5 period, and then for Friday we need to do it offline. The offline either I think that I will do the video lah. So I will send you the link, YouTube link. I will record the video, and then I send you the link, and then you need to open it, and then you learn from the video. So that one we call it offline. Offline. So you need to do it at 8:30 to 9:30 in this Friday morning. Okay. So terpaksa lah sebab saya ada kelas pada masa yang sama untuk 5 ungguh. So 3.5 period Google Meet with you, and 3.5 period Google Meet with 5 ungguh. So half. Okay, so now we start for today's lessons. Okay. Joseph still sleeping. And then untuk makluman anda, siapa hilang lagi sekarang? Tak kisahlah. Sebab dia mungkin line tidak berapa bagus. Clarissa ada. Siapa yang hilang di sini? Okay, it's okay. So actually no reason. Ini 7 to 1 o'clock is PMP study, not going out. Awak masih salah faham lagi. PTPR means you need to learn from home. Not means that holiday. Because many of the students says holidays, no need to do lessons and so on. No, actually you are wrong concept already. Wrong concept. Okay, never mind. Because we are still not understand about the PDPR. Okay, but all the risk you need to take yourself. Semua risiko anda ambil sendiri. Seperti di sini hari ini kita belajar insurance. Why we need to buy insurance? Because we will face any risk, right? Apa-apa saja risiko kita boleh berdepan. Mungkin awak berjalan kaki di luar, tiba-tiba awak jatuh. Jatuh and then kaki patah contohnya. Patah. Apabila patah, masuk hospital, pergi klinik. Kan? And then awak perlu bayar kan perubatan itu, perbelanjaan perubatan. So if you have insurance, so we can claim from insurance. So insurance will help us to pay. So that is the insurance. So one of the very important things in our life lah, insurance. So that's why I think that is the reason why the Kementerian put the new topics here, consumer mathematics insurance for insurance. Okay, 3.1 risk and insurance coverage. What is the meaning of the insurance and the risk? So we look at the notes here. The risk is each individual is exposed to the risk which will cause the financial burden. Am I right? Setiap individu kita terdedah kepada risiko dan akan menyebabkan kerugian kewangan. Contoh tadilah, jalan-jalan pun boleh jatuh, and then mungkin cedera dan sebagainya. So, apabila contohnya kita cedera, kita tak boleh pergi kerja. Kan? Apabila tak kerja, tidak ada pendapatan. So, itu kerugian kan?
So itu maksud dia. So every individual will exposed to the risk. We don't know. And then B, risk is a possibility of a disaster that cannot be avoided. So risiko ini memang tidak boleh dielakkan. Kita tak tahu bila akan berlaku, and then bila-bila boleh. Especially for car road accidents. Itu memang selalu kita tengok berita macam itu kan. Kalau kemalangan jalan raya di Malaysia merupakan antara negara yang tertinggi di dunia maupun di Asia ataupun di dunia. Okay, so that is a risk. Okay, after that, I think all of you can to become an agent of insurance because quite detailed here what you learn here. Okay, that is about the risk. Okay, number 2, insurance. So we have many type of insurance. Later on we will discuss. But inside the insurance we have what? Number 1, we have insurance company. So insurance company is the party that agree to pay compensation. Compensation is a pambasan. Pambasan, saya tuntut, awak bayar saya. Itu ialah compensation, pambasan for the losses of the agreed term. So syarikat insurans, kalau di Malaysia yang terkenal sekarang ialah Prudential, and then we have AIA, and then we have a Great Eastern, Zurich, right? I don't know that you have insurance or not, maybe, but especially for the transport, our transport. Kalau you tanya ibu bapa awak, kereta yang mereka beli itu mesti bayar insurans kereta, kan? That is the insurance, one of the insurance, so insurance company. And then what do you mean by policy holder? Policy holder mean insurance owner. Orang yang beli insurans itu. That we call policy holder. The individual who will claim and receive the compensation for the losses. Okay, number 3, C, insurance contract, a policy and an evidence of an agreement made between the insurance company and the policy holder. So insurance contract ialah satu polisi lah. Contohnya, you kata you ada beli insurans, bukti, bukti itulah yang kita tanda tangan pada kertas itu. Itu ialah contract. Contract ialah contract lah. Kita beli insurans mesti kena ada contract yang perlu kita tandangi dengan persetujuan daripada syarikat insurans itu. So that is we call insurance contract. Okay, persetujuan ataupun perjanjian antara syarikat insurans dengan orang yang beli insurans itu. Orang yang beli insurans we call it policy holder ataupun pemegang polisi lah. Okay, and then D, premium. Di sini banyak term macam ini perlu awak ingat lah. Saya pun tak tahu macam mana dia nak uji nanti sebab pengiraan itu sebenarnya tidak banyak. Ada juga tetapi dia sama penting lah. Term ini awak kena faham. Premium, premium maksudnya berapa kita perlu bayar. Berapa kita perlu bayar kalau kita beli insurans ini. Premium, an amount of money payable by the policy holder to the insurance company. So orang yang beli insurans ini kena bayar kepada syarikat insurans, kan? Contohnya saya nak beli insurans dengan pembasahan 100,000. Kalau saya beli 100,000 untuk insurance of accidents, 100,000. So what is the premium I need to pay? Setiap bulan saya perlu bayar berapa? Contohnya saya bayar RM100 setiap bulan, tapi saya boleh dilindungi di bawah 100,000. Contohnya orang itu tiba-tiba hilang keupayaan. Hilang keupayaan, maksudnya dia mungkin accident ke ataupun sakit, dia hilang keupayaan, dia tidak boleh kerja. Dia tidak ada pendapatan, so macam mana dia nak hidup? So kalau dia ada beli insurance, so insurans akan bayar pampasan kepada beliau. Dan berapa pampasan yang perlu dibayar bergantung kepada berapa amount yang dia beli lah, dan berapa amount yang dia bayar. Contohnya tadi dia bayar RM100 setiap bulan, and then dia punya pampasan itu 100,000 contohnya. So syarikat insurans kena bayar dia 100,000 kalau dia hilang keupayaan untuk kerja. Okay, itu premium.
So dengan kata lain kita bayar sikit setiap bulan tetapi kita dilindungi di bawah satu amount yang agak besar. You kena tahu sekarang ini semua mahal kan? All of the price is increased. Pergi klinik sekali mungkin pun 100 lebih ringgit. Apatah lagi kalau ada pembedahan, ada accident yang lebih teruk, maybe the fee of the medical should be more than a few thousand, right? 10,000 and 100,000, we don't know, all right? So we need insurance to protect us. Okay, so E, principle of indemnity. Insurance company will pay compensation to policyholder in the occurrence of a loss insured for the amount not exceeding the loss incurred, subject to the sum insured. So dia kata di sini prinsip indemnity ini, syarikat insurans akan bayar ganti rugi ataupun pampasan kepada policyholder jika berlaku kerugian yang diinsurankan pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami. Contohnya saya sakit, saya tidak boleh kerja, insurans bayar saya. Tetapi bayaran itu tidak akan melebihi kerugian. Contohnya saya 1 bulan gaji 5,000 contoh. 1 bulan, 1 tahun saya tidak boleh kerja. 5,000 darab 12 bulan 1 tahun itu 60,000 kan. Jadi kerugian ini syarikat insurans kena tanggung. Tetapi dia tidak akan bayar ganti rugi lebih 60,000. Kalau 60,000 paling banyak pun dia bayar 60,000 atau kurang. Tapi dia tak mungkin bayar lebih daripada 60,000. Itu masuk prinsip of indemnity ya. So kalau kita tengok jadual di sini, policy holder pay a premium to the insurance company, and then insurance company pays the compensation for any loss incurred. So di sini ya nanti kita akan tengok we have many type of insurance. Kita ada insurans kenderaan, kita ada insurans rumah. Kenapa rumah perlu why we need to buy insurance for the house? Kenapa rumah perlu beli insurans? Rumah kita pun beli insurans kerana katakan ada kebakaran kan. So kalau kebakaran rumah hangus, so macam mana? Insurans bayar pampasan. And then kemalangan pribadi dan sebagainya itu semua akan dibawa. Ataupun yang paling penting sekarang satu ialah medical insurance, insurans perubatan. Because the cost of medical now is too high. Many people die because they're sick, because they didn't have an insurance, medical insurance, or they not able, mereka tidak mampu bayar kos perubatan yang tinggi. So mereka tidak dapat diupati ya. Okay. So kalau mampu mesti beli ya. Sebab I'm not sure that you have siapa di sini yang ada your parents have helped you to buy the insurance? Any insurance, medical or what, anything lah. Ada tak? Evelyn ada? Don't know. Ayah. Wilson? Maybe yes. Maybe you're not sure. Maybe. I'm not sure. Maybe after this you can ask your parents what type of insurance buy for you. Medical insurance or life insurance or so on. Okay, so you boleh tanya. Okay, jadi we continue. Okay. So di sini saya akan tunjukkan we have life insurance and general insurance. So I will talk one by one. So life insurance is guarantees the payment of a step amount of monetary benefit to the policyholder up on the death of insured or under other circumstances specific in the contract. Maksudnya di sini insurans hayat ini ialah pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurankan atau bahawa keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.
Biasanya life insurance ini, insurans hayat adalah orang yang kalau dia mati, meninggal dunia, kan? So syarikat insurans akan bayar pampasan kepada waris dia. So ramai orang kata, oh saya beli life insurance tapi saya tidak menikmati wang itu. Awak kena ingat, if you are the leader of the family, kalau awak ketua keluarga tersebut, katakan awak meninggal dunia, accident contoh, kita tak tahu, itulah salah satu risiko kan. Dan anda tidak beli insurans. So bagaimana dengan keluarga anda? Macam mana mereka nak hidup? Susah kan? Kalau you beli life insurance, if you accident and then you are pass away, the insurance company will pay you the amount of money, and then so that at least sekurang-kurangnya boleh mengatasi masalah kewangan untuk keluarga itu. So ini perlu kita sedar why we need to buy life insurance. Because many of the people say, oh, I buy the life insurance but I cannot use the money, I cannot nikmati wang itu sebab saya sudah mati, katakan. Itu bukan konsep life insurance di sini ya. Life insurance di sini ialah kita beli life insurance, andai kata kita ada apa-apa berlaku, sekurang-kurangnya ada pampasan kepada orang terdekat kita. Itu satulah pelindungan, protect. So must buy life insurance one of the day if you able. Pada suatu hari nanti kalau awak sudah kerja, mesti beli life insurance. Sangat-sangat penting. Okay, so the risk cover, death. Okay, risiko yang dilindungi untuk life insurance kalau dia mati. Loss of ability, hilang upaya. Hilang upaya maksudnya dia tidak boleh kerja lagi. Tidak mungkin hilang kaki ke, hilang tangan ke. Okay, and then critical illness. Critical illness maksudnya penyakit yang kritikal lah. Contohnya cancer, 36 jenis penyakit kritikal, and then apa kita kata masa itu yang saya itulah masuk ke sini dia sebab. Okay, what is the purpose, tujuan? The purpose is to provide the financial protection to family member who depend on the policy holder when the policy holder dies. Yes. Apa tujuannya kita beli life insurance? Tujuannya untuk menyampaikan
Lima Ilik boleh dengar suara saya kah? Boleh. Boleh ya Boleh. sekarang. Sebab ada masalah connection di sini, so tolong beritahu saya kenapa Om Muid di sini. So Ken boleh dengar? Jen boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, thank you. Okay, so we continue. Mana presenting saya? Kacau lah itu. Okay, wait a while. Okay. Okay, boleh nampak screen kah? Belum. Boleh. Yes. Yeah, okay, thank you. So kita continue general insurance. Okay, so we have 5 type of general insurance here. Number 1 is a motor insurance. Number 2 is a fire insurance for our house. Kalau kita beli rumah, mesti ada insurans ini, wajib dibeli iaitu fire insurance. And then number 3 is a medical insurance that I say that is one of the very important things in our life now, medical insurance. And number 4 is a personal accident insurance, PA, personal accident. Seperti yang saya kata, jalan-jalan sendiri, jatuh sendiri, itu pun personal accident insurance. Boleh cover kita, boleh memberi perlindungan kepada kita. And then number 5 is a travel insurance. If you go to overseas, you go to overseas for holidays, you can buy travel insurance. Normally, these 5 type of insurance is yearly. So you need to renew every year, or you need to buy when you need it. For example, travel insurance, you just need to buy when you go to overseas, right? And then for the motor, fire, medical, personal accidents insurance, normally the coverage period only 1 year. So after 1 year, you need to renew. For example, motor insurance, we renew every year. So you can ask your parents, you have a car, right? So motor insurance, renew every year, right? Okay. So motor insurance compulsory for every motor vehicle in Malaysia, and this is under the Road Transport Act 1987. Ini di bawah undang-undang lah, atau. And then party for the motor insurance, we have 3 party. First party, the driver, policy holder. Second party is the insurance company. And third party is any other individual that are involved in an accident caused by the driver, excluding the passenger. So third party lah biasanya kalau pelaku kemalangan jalan raya. So kita boleh tuntut insurans, motor insurance untuk bayar pampasan kepada orang yang terlibat dalam kemalangan yang disebabkan oleh kita, pemandu itu. Okay, and then fire insurance provides a coverage against the damage caused by the fire, lightning, and explosion that occur at a home or business premise. Ini fire insurance ini beli untuk mana? Untuk rumah ataupun bangunan perniagaan. Ini kita mesti beli supaya memberi perlindungan kepada akibat daripada kebakaran ataupun kilat. Kilat pun boleh ataupun letupan. Letupan. Explosion. Gloria, can you follow? Gloria? Yes. Okay. Number 3, medical and health insurance. This is very important insurance, perubatan dan kesihatan. So hospitalization and surgical insurance. Kita ada di bawah medical ini. Kalau kita ada pembedahan ataupun masuk hospital, ini insurans ini boleh memberi perlindungan, terutamanya pembedahan lah. Kalau saya cakap macam inilah, kalau kita hanya bergantung kepada hospital umum kerajaan, lambat. Kadang-kadang pembedahan itu urgent. Kalau kita tunggu giliran, mungkin beberapa bulan baru sampai kita. Matilah itu kan. So if you have medical insurance, you can go to the private hospital and then we can do the surgical immediately.
That's why kita mesti ada medical insurance, very very important. Saya pun ada, bukan satu, saya ada banyak, bukan banyak, ada beberapa. Itu penting di sini. Life insurance, medical insurance is most important. Dia adalah sudah menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Jangan kita fikir we still young, so we no need medical insurance. No, we cannot think like that. After you are able to pay, I think that you need to buy. Tapi saya bukan agent insurance. Saya di sini aja bukan suruh awak mesti kena beli. Tidak. I know the insurance. I know the agent of insurance. But I encourage that if you are able, one of the day, you need to buy it. And then we also have a critical illness insurance. And then disability income insurance. Ini untuk orang yang hilang upaya lah. Contohnya dia stroke ke, tidak boleh kerja, hilang pendapatan. So insurance ini akan bayar seumur hidup. Untuk apa maksud saya ialah dia boleh daripada insurance dia boleh teruskan hidup dia lah sebab dia tidak dapat kerja kan. So daripada pembasang itu. And then another hospital income insurance. Maksudnya kalau awak masuk hospital, insurance itu bayar awak. You tidak boleh kerja kan, satu hari kalau gaji awak 200, dia bayar awak 200 lah. Itu masuk di sini ya. And then we have also personal accident insurance, provide the coverage in the occurrence that the policy suffer a bodily injury. Seperti yang saya kata tadi, cedera, tak sengaja cedera, accident lah kan. Disability, cacat, ataupun hilang upaya, or death, ataupun meninggal dunia. Daripada kemalangan. Banyak kemalangan boleh berlaku. Tiba-tiba awak mandi di bilik air, you jatuh sebab licin kan. And then itu accident juga. Itu ialah personal accident. Boleh tuntut juga. And then number 5 is travel insurance. Travel insurance means we go overseas. And then kalau dia contohlah, kalau you beli insurance ini, kalau kapal terbang yang awak naiki itu pelaku accident, so akan dibayar. Ataupun anda punya luggage hilang, ini memang sentiasa berlaku lah. Loss of luggage, insurans ini boleh bayar awak. Ataupun hilang duit, hilang pasport, hilang apa lagi, kalau you pergi ke overseas and then awak sakit, you have a medical expenses. So the insurance will pay you compensations. So itu travel insurance. If you go to overseas, better you buy insurance, this insurance. One off. You pergi 15 hari, mungkin berapa puluh ringgit saja perlu beli, tetapi dia punya pembasan, kalau ada apa-apa berlaku, dia pembasan dia memang besar. Okay, and then number 5 is group insurance. So jangan kata you tidak ada insurance. Awak memang ada insurance, iaitu group insurance for pupils. So kementerian ataupun kementerian memang wajibkan setiap murid kena bayar takafu kalau tak silap saya untuk sekolah rendah. Sekolah menengah saya tak pasti. Biasanya adalah group insurance for pupils. Okay, so for grouping, we have a group insurance. This one for organization, you can read. Second one is for you lah, insurance for pupils. So financial protection is provided to pupil in the event of death, paralysis, disability and wheelchair allowance under certain policy and coverage limit. Contohnya, anda hari ini kelas awak di tingkat 1, katakan you tiba-tiba ditolak oleh rakan, kemudian jatuh dari tingkat 1 ke tingkat bawah, cedera, kaki patah, tangan patah contohnya, ataupun meninggal. Jadi insurans ini akan bayar kepada keluarga anda. Group insurance. So setiap murid wajib beli. Dan biasanya insurans ini adalah apabila ada apa-apa berlaku di dalam kawasan sekolah. Okay, normally is takafu. Saya tak pasti awak benar dengar takafu ke. Ini biasanya adalah untuk grouping untuk insurans di sekolah. Okay, so we go to example 1. We still have 10 minutes and then we need to stop because after that you have a rest and then you need to go to the next subject. Okay, based on the situations below, answer the following questions. Encik Salehan buys an insurance policy to cover himself in
case of an accident, personal accident from syarikat insurance bersatu for 300,000 ringgit with a monthly payment 100 ringgit. So Salehang ini, Encik Salehan, dia beli satu polisi insurans untuk dirinya apabila terlibat dengan kemalangan. Ini personal accident lah. Daripada syarikat insurans bersatu, itu nama syarikat insurans, dan jumlah dia 300,000. Maksudnya, setiap bulan dia bayar 100 ringgit, tetapi kalau ada apa-apa accident berlaku kepada Encik Salehan, dia boleh membuat tuntutan sehingga 300,000. Nah, itu dia. 300,000. Dengan bayaran 100 ringgit sebulan. Tapi ramai orang kata, saya tidak mau bayar 100 sebab lepas bayar tidak boleh ambil balik. Setiap bulan saya buang duit. Tetapi awak kena ingat, if anything happen, so you can get the claim or you can get the compensation from the insurance company. For example, here 300,000. Okay, A. Who is the insurance company and the policy holder? Clarissa, what is your answer? Insurance company, syarikat insurans bersatu, policy holder Encik Salehan. Yes, so you need to understand what is meant by insurance company and policy holder. Okay, B, how much is the coverage limit? Nazim? 300,000 ringgit. Yeah, 300,000 ringgit. Okay, C, how much is the monthly premium? Maksudnya setiap bulan dia perlu bayar berapa? Jen? 100 ringgit. Okay, very good. And D, state the risk to be insured. Apa risiko yang diinsurankan? Joseph? Personal accident. Ya, personal accident. So, personal accident. So, satu hari nanti awak sudah kerja, kalau mampu, mesti beli insurans untuk diri anda. Itu adalah perlindungan kepada diri sendiri. Okey. Itu dia. Okey, contoh 2. Example 2. Okey, example 2. Okey, one day, Alia, ini mungkin kebetulan saya lupa, saya letak nama ini Alia ke? Okay, never mind. Ini hanya example lah. One day, Alia's car collided with another car in accident, and she was at fault. So maksudnya dia salah. Dia langgar kereta orang lain. Both cars were badly damaged, and the other driver suffered a broken leg. Wow. So dalam kemalangan itu satu lagi kereta, pemandu kereta itu patah kaki. Alia wants to file a claim for the damage for both cars, as well as the medical expenses for the driver of the other car. Okay, so based on the scenario above, state the claim that Alia can make from her insurance company if she insure her car under the third party policy. Kalau dia membeli insurans untuk kereta dia di bawah polisi pihak ketiga, apakah tuntutan yang layak Alia buat? Itu maksud dia di sini ya. So yang pertama, dia langgar orang kan. So bolehkah kerosakan kereta itu dibayar pembahasan? Rooney? Tidak ada. Boleh. Boleh ya? Yes, sir. Okay. Selain daripada bayar dia punya kerosakan kereta, yes, apa lagi boleh. dia boleh bayar? Selain daripada bayar dia punya kerosakan kereta, apa? Life insurance. Life dia tidak mati No, I mean that this is a travel insurance, not travel. Motor insurance, right? Insurance, not travel. Motor insurance, right? So apa yang boleh dituntut? So awak ingat kereta yang rosak boleh dituntut. Kemudian pemandu
itu boleh dituntut daripada perubatan dia. So dia langgar orang, pemandu kereta lain itu dia cedera patah kaki kan. So semua itu kos rawatan boleh dituntut untuk dibayar kepada orang yang cedera itu. So the cost of injury treatment, orang itu cedera kan, so dia perlu rawatan kan. Rawatan perubatan boleh dia tuntut. And then loss and car damage, kereta rosak ataupun total loss itu semua boleh dibayar oleh third party. Tetapi hanya bayar kepada third party ya. Third party maksudnya orang yang kita langgar itu. Kita sendiri tidak dapat. Okay. Kalau tidak awak kena bayar sendiri ya. Kalau accident berlaku kan. You langgar orang, you salah. Kalau you tidak beli insurans third party ini, apa kerugian semua itu, kerosakan, cedera, semua rawatan, perubatan, semua punya kos akan dibayar oleh awak. Kalau you tidak beli third party punya insurans. So, selalu kalau kita dengar insurans motor yang kita beli itu, kalau boleh mesti first party. First party maksudnya dia lindungi pihak ketiga dan melindungi kita juga sendiri. Kalau hanya beli third party, dia hanya bayar kepada third party. Contohnya kes ini, Alia, dia sendiri kereta dia rosak, dia pun cedera. Tapi kalau dia pergi ke klinik, dia sendiri perlu rawatan kan, kos itu tanggung sendiri. Kereta yang rosak, tanggung sendiri. Sebab dia hanya beli insurans kereta dia untuk third party. Faham? Dia hanya bayar tuntutan kepada third party. Bukan kepada diri. Kalau dia nak kepada diri dan juga kepada third party, dia mesti beli first party punya. First party biasanya insurans dia mahal sikit lah. Alright. Sudah? Okay, example 3, 4. Example 3 and 4, I think is your exercise. Page 40, page 40, exercise, example 3 and 4. As your exercise today. Okay, so after you do it, I think just only few minutes, you can do it. After done, snap and send into our Telegram group directly. Jangan personal kepada saya, sebab nanti banyak. So awak masuk ke dalam group Telegram kita, Mathematics punya group Telegram, awak snap and then hantar ke dalam itu. So kerana di sini contoh 3 dan contoh 4 di sini hanya satu muka surat. Jadi seorang murid, one of you only can snap one picture and then send. So means that we have 16 students, 16 picture. Easier for me, yeah. Okay, so all the picture you send, all the picture you snap will become evidence because I need to send all the evidence. Okay, boleh faham ke semua? Yang faham itu angkat tangan, raise your hand. Ada simbol raise hand di sini kan? Sebab saya nampak tidak ada respon, saya risau ini. Elena, ini mesti tak ada di situ tu. Ada pula. Clarissa, Syafika ada. Nur Syafika ada. Okay, semua sudah. Okay, so Friday I will send you video. Friday we don't have a Google Meet online, live. I will send you the video and then I will ask you to do the exercise. Sama juga, after you finish the exercise for Friday and then you need to snap 9:30 on Friday. Itu sebagai penghantaran dan kehadiran anda. So Jumaat punya video dan latihan lepas siap hantar. Hantaran itu sebagai bukti awak hadir. Kalau tidak hantar, dianggap tidak hadir. Sebab kita tidak dapat Google Meet. Saya ada Google Meet dengan kelas 5 unggul. So I think now it's 10:30 already. If you have any questions, you can ask. Kejap, saya ambil gambar dulu. Lupa selalu. Okay, Stephanie. Kenapa keluar dan join lagi ya? Line tidak bagus. Line tidak bagus kah? Ini dia selalu tidak mau jawab saya. Okay, so I think that's all for today. Thank you for your attendance. If you have any you are not understand, you can ask. Okay, so I think you can leave the group and then prepare for the next subject. Remember to snap and send in
the exercise for example 3 and 4. Only 2 example. Oh, very easy. Okay. So thank you and see you on Friday. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.